Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi bisababihi nanalul barakat. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihil mutahharat. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji-pujian selayaknya dan semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala kerana semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda pun yang kita nampak dengan mata kasar kita ataupun kita tak nampak, melainkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sekadar dipinjamkan untuk kita manusia untuk menggunakannya. Jadikanlah diri kita ini manusia yang cerdik, yang mana tak sombong dengan harta benda yang bukan milik kita tapi milik Allah. Janganlah kita jadi manusia yang cepat tertipu, manusia yang cepat ditipu dayakan oleh syaitan, yang mana kita jadikan harta benda ini untuk kita lawan Allah. Nikmatnya Allah bagi ini untuk kita melanggar perintah Allah. Kudrah yang Allah bagi ni untuk kita tentang Allah. Apa jua yang Allah bagi ni untuk kita melawan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita telah tertipu di dunia yang sementara untuk kita kejar kebahagiaan dan kejayaan yang sementara. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya malam ini tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kamil. Tetapi seperti biasa, sindrom Disember berterusan. Yang mana sindrom Disember, imam pun jadi Bilal, Bilal pun. Jadi ini seperti biasa, sindrom Disember. Kita pun insya-Allah lagi-lagi nanti kita akan ada cuti Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tetapi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini antara maghrib dan isyak ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bermanfaat untuk diri saya. Yang terutamanya kerana diri yang bercakap itulah sepatutnya lebih mengamalkan apa yang diperkatakan. Jadi perbincangan kita pada malam ini secara santai, kita akan membincangkan sesuatu perkara yang mana sangat-sangat penting walaupun kita dah ulang berkali-kali, tetapi mudah-mudahan kita akan dapat rasa nikmatnya. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu wajah sebenarnya adalah hati. Wajah manusia yang hakiki dan sebenarnya adalah hati. Kerana apa? Kerana hati itulah yang dinilai dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Allah sekali-kali tidak pernah tengok pada muka kamu, pada bentuk tubuh kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah tengok hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Jadi kita dah faham pada malam ini, hati itu adalah wajah kita yang hakiki. Wajah kita yang luaran ini sebenarnya adalah berdasarkan pandangan manusia. Macam mana seseorang itu untuk nampak cantik pada pandangan manusia disanggup belanjakan harta benda dia. Macam mana seseorang itu untuk jadikan wajah dia yang dipandang manusia ini cantik, sempurna, disanggup bazirkan masa dia. Kenapa kita tidak bazirkan masa kita, kita tak habiskan masa kita, tak habiskan tenaga kita untuk cantikkan wajah hakiki kita? Itulah hati kita. Kerana hati itulah wajah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita lebih risaukan pandangan Allah daripada pandangan manusia. Kita lebih risaukan apa yang Allah akan fikir, apa yang Allah SWT akan buat terhadap hati saya berbanding dengan orang cakap apa tentang wajah kita, muka kita.
Jadi sebab itulah malam ni kita bincang pasal hati, kerana hati inilah sebenarnya yang akan sentiasa memainkan peranan untuk akhlak kita, untuk kelakuan kita, untuk cara berfikir kita. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah hati ini kita perlu beri perhatian. Macam mana hati ini kita boleh umpamakan sebagai sebatang pokok. Pokok yang mana ditanam dekat tempat yang elok. Pokok yang mana disiram dengan air yang jernih, air yang elok. Diletak baja dengan elok, maka dia akan keluarkan buah-buahan yang baik, buah-buahan yang segar. Jadi kita boleh umpamakan apabila hati kita ini kita siramkan dengan ketaatan kepada Allah. Apabila hati kita ini kita siramkan dengan cahaya Al-Quran. Apabila hati kita ini kita siramkan dengan kita pergi ke tempat-tempat yang baik, maka barulah buah yang kita umpamakan seperti telinga kita. Barulah telinga kita mampu untuk dengar benda yang baik sebab hati kita disiramkan dengan air yang baik, ketaatan kepada Allah. Barulah buah yang kita umpamakan seperti mata. Barulah mata itu ada kekuatan untuk tengok benda yang baik. Barulah lidah ini ada kekuatan untuk baca dan sebutkan benda yang baik. Tetapi sebaliknya, kalaulah hati yang kita umpamakan sebagai pokok ni, kita siram dia, baja dia dengan racun-racun maksiat. Daripada kita mula balik sampai sekarang, kita siram dia, kita baja dia dengan racun-racun maksiat. Macam mana kita punya telinga ini nak dengar benda yang baik, sebabnya pokok itu, akar itu adalah benda yang rosak, benda yang kotor. Macam mana buah, mata yang diibaratkan sebagai buah ni ada kekuatan nak tengok benda yang elok. Dia susah nak tengok benda yang elok, dia nak tengok benda yang tak elok sebabnya akarnya adalah akar yang tak elok. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala apabila Allah gambarkan kedudukan tentang sesuatu kalimah yang hebat iaitu la ilaha illallah, Allah gambarkan sebagai pokok. Alam tarakai. Dalam juz yang ke-13 firman Allah, alam tarakai, wahai manusia kamu tak nampakkah? Kaifa daraballah, bagaimana Allah memberi contoh. Kalimatan tayyibatan, satu kalimah yang sangat baik. Umpamanya Allah beri seperti apa? Kasyajaratin tayyibah, seperti pokok yang baik. Kerana pokok itulah yang pentingnya apa yang kita siramkan padanya, apa yang kita bajakan kepadanya. Barulah buahnya elok, barulah dia punya natijah yang keluar daripadanya elok. Tetapi kalaulah kita siramkan ke dalam ke hati anak-anak kita, kita letakkan baja dalam hati kita racun maksiat, benda yang melalaikan daripada Allah, mana mungkin buah yang keluar itu adalah buah yang elok. Maka sebab itulah poin yang pertama, perhatikan apa yang kita siramkan pada hati kita, apa yang kita bajakan pada hati kita. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah yang masuk dalam hati itu? Apakah yang kita nak faham baja dan racun itu? Maka seperti mana yang selalu diberi tamsilan oleh ulama-ulama hati, oleh orang yang mana kaji hati dan orang yang bagi masa untuk perbaiki hatinya, bukan sekadar rupanya, tak lain tak bukan yang masuk dalam hati kita, apa yang masuk melalui panca indera kita. Maka panca indera kita ini diumpamakan seperti sungai. Apa yang kita tengok, itulah yang masuk dalam hati kita. Apa yang kita biasakan diri kita dengar, itulah yang akan masuk dalam hati kita. Apa yang kita biasa cakap, itulah yang akan masuk dalam hati kita. Dan apa yang kita biasa fikirkan, itulah yang masuk dalam hati kita. Maka sebab itulah berjaga-jaga dengan apa yang kita masukkan dalam hati kita. Kita masukkan benda yang kotor. Jadi maksiat yang kita nampak melalui mata, seolah-olah saluran air yang masuk ke pokok tadi adalah air yang kotor, air yang berkarat, air yang sebagainya, maka pokok itu pun akan rosak, hati itu pun akan rosak. Jadi muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah hati dalam bahasa Arab dinamakan sebagai qalbun. Kerana qalbun itu adalah benda yang tidak konsisten, benda yang berbolak-balik. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, begitu juga Rasulullah SAW tekankan kepada kita untuk berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Allahumma ya muqallibal qulub. Betapa indahnya kata-kata Rasulullah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kita. Kerana hati kita ini adalah dia sentiasa tidak konsisten. Cuba tengok, kadang-kadang ada sebahagian daripada kita mungkin selepas asar tadi dia gembira.
Dia tak boleh pasti yang malam ni dia akan tetap gembira. Kegembiraan, kesedihan akan bersilih ganti kerana hati ni tak konsisten. Kekuatan untuk melakukan ibadah dan malas untuk melakukan ibadah tu tak konsisten, dia akan sentiasa berubah. Berapa ramai orang pagi tadi dia malas solat, tiba-tiba untuk solat duha dia rajin. Solat subuh dia susah nak bangun. Tapi solat duha yang tak wajib tu dia boleh buat. Berapa ramai yang mana orang dulu dia susah nak keluarkan zakat, tetapi sekarang ni bukan sekadar zakat, sedekah yang nafil pun dia sanggup buat. Berapa ramai orang yang dulu dia langsung tak nak datang, tetapi sekarang ni Allah mudahkan. Kenapa? Allah dan Rasulullah dah tekankan kepada kita, hati kita ini tidak konsisten. Kalaulah Allah jadikan dulu kita jauh daripada Allah, sekarang dekat dengan Allah, itu alhamdulillah, itu khabar gembira. Tetapi kita sendiri yang berada dalam rumah Allah pada malam ini, tak ada siapa boleh bagi jaminan dia akan berkekalan dalam perkara yang baik sampai dia mati. Jadi hati kita tak konsisten kerana apa? Hati itu sendiri dalam bahasa Arab maksudnya benda yang tidak konsisten berbolak-balik. Sebab itulah apa doa yang diajar oleh Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, tetapkanlah hati kami ini atas kebaikan dan juga atas ketaatan. Kerana apa? Kerana syaitan akan sentiasa nakkan hati kita ini pergi kepada arah yang tak baik. Tetapi fitrah kita, nature kita yang baik nakkan kita pergi ke arah yang baik. Jadi sentiasa berlakunya peperangan dekat dalam hati kita ni. Nak buat baik ke ataupun nak taat Allah? Nak taat Allah ke ataupun nak taat manusia? Nak gembirakan Allah ke nak gembirakan manusia? Maka sentiasa berlakunya peperangan dalam hati kita ni ke arah kebaikan dan ke arah kejahatan. Maka sebab itulah Rasulullah telah ajar doa. Begitu juga dalam muka surat yang pertama surah Ali Imran, Allah telah ajar kita satu doa yang mana kita kadang-kadang baca, kadang-kadang kita lupa untuk baca. Apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau pesongkan hati kami. Selepas apa? Ba'da, selepas idh hadaitana, engkau telah beri petunjuk kepada kami. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jangan engkau sesatkan kami. Kerana apa? Kerana hati kami berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Kalaulah hati kami elok, hati kami suci, hati kami baik, maka barulah amalan yang lain yang elok, yang baik. Tapi hari ini kita minta, ya Allah, cantikkanlah rupaku. Ya Allah, sasakanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Itu doa yang kita tak lupa untuk minta. Ya Allah, janganlah bagi saya sakit jasmani saya. Ya Allah, jadikanlah muka saya ini muka yang elok. Kita minta luaran. Tetapi kita lupa untuk minta dalaman, padahal dalaman itulah yang Allah tekankan, yang kekasihnya sallallahu alaihi wasallam tekankan. Jadi Allah telah ajar kita doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami, ba'da, selepas idh hadaitana, engkau memberi petunjuk kepada kami. Kenapa? Innaka antal wahhab, kerana engkaulah sebaik-baik pemberi. Hidayah pun adalah pemberian engkau, nikmat untuk melakukan ketaatan pun adalah pemberian daripada engkau. Maka ya Allah, kekalkanlah kami. Jadi sekarang ni kita dah faham poin yang kedua, bahawa hati kita sentiasa tak konsisten. Apabila hati kita tak konsisten, maka begitulah juga amalan kita tak akan konsisten, susah untuk konsisten. Sebab itulah ulama-ulama terdahulu mereka habiskan masa mereka bertahun-tahun untuk kaji hati. Hari ini kita pun habiskan masa kita bertahun-tahun, tapi kita habiskan masa bertahun-tahun untuk putihkan muka, untuk sihatkan badan, untuk keluarkan produk tu, produk ni. Itu kita buat kajian. Imam Ghazali rahimahullah, ulama yang mana banyak pada akhir zaman ini banyak orang kecam dia. Dia sebenarnya sebelum dia beruzlah, dia sebenarnya dia adalah mufti besar dalam kerajaan Abbasiyah. Kita pun tahu dalam kerajaan Abbasiyah ada satu madrasah yang dipanggil Madrasah Nizamiyah. Dia punya mudir, dia punya ulama besar yang uruskan madrasah itu pada zamannya adalah Imam Ghazali rahimahullah. Nak tunjukkan ilmu dia hebat, ilmu dia tinggi. Tetapi dalam kitabnya sendiri dan banyak anak murid dia punya kitab dituliskan, tak tahu kenapa tiba-tiba Imam Ghazali ni hilang. Tak tahu kenapa. Apa yang terdetik dekat hatinya, apa yang Allah lakukan padanya, tak tahu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba dia tinggalkan semuanya, dia hidup menyendiri.
Selepas bertahun-tahun dia hidup sendiri, selepas itulah masa ketika dia bersendirian, dia tulis satu kitab yang nama dia Ihya Ulumuddin, cara untuk menghidupkan semula ilmu-ilmu agama. Kerana dia tengok pada zamannya ilmu agama sekadar berada pada lidah, tidak pada amalan. Itu zaman dia. Maka dia pun tulis satu kitab yang sangat-sangat tinggi berkenaan dengan hati. Kerana dia mengkaji hati, dia memberi masa untuk mengkaji hati, maka tulislah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, yang mana kitab yang telah ditulis oleh ulama yang hebat ni, datanglah sebahagian daripada ustaz-ustaz kita kata kitab tu semuanya hadis palsu. Hafiz Al-Iraq, walaupun dia kedudukan yang tinggi, dia tak sampai melabelkan semua hadis di dalam Ihya Ulumuddin tu hadis yang tertolak. Ini nak tunjukkan orang yang ada ilmu sebenarnya dia semakin beradab bila bercakap. Tetapi orang yang tak ada ilmu sebenarnya dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia mengajak orang untuk banggakan dirinya, bukan untuk menghormat para ulama. Jadi ini masalah hati. Sebab itulah juga antara ulama yang menghabiskan banyak masa untuk mengkaji hati apa dia? Contohnya Ibn Athaillah Al-Sakandari, sebab itu dia tulis Kitabul Hikam. Kerana hati ini satu lautan yang luas. Kita pun tak tahu hati kita macam mana. Sekejap kita marah, sekejap kita gembira, sekejap kita rajin, sekejap kita malas. Kita pun sendiri tak tahu hati kita ni bagaimana. Maka sebab itulah kita kena beri masa untuk beri perhatian pada hati kita. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya hati ini sebenarnya adalah untuk kita kenal Allah. Allah berikan kepada kita hati ini untuk kita redakan Allah, untuk kita gembirakan Allah. Tetapi macam mana yang saya katakan tadi, disebabkan penyakit hati ini kita tidak beri perhatian, maka hati kita semakin hari semakin mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita kalau sakit, kita tak sebut badan, badan tu satu perumpamaan yang besar. Hati zahir kita, hati luaran kita ni kalau sakit, maka pengakhiran dia apa? Pengakhiran dia adalah kematian, habis. Hati kita kalau dah tak berjalan, tak berfungsi, mati, sudah habis. Tetapi kalau hati dalaman kita, hati batin kita, hati dalaman kita rosak, sakit, maka dia tak ada pengakhiran. Dekat dunia pun kita bermasalah. Kita tak gembira, kita tak tenang, kita menyalahkan orang lain, kita bangga dengan diri sendiri, kita ada sifat ujub. Itu yang Imam Ghazali tuliskan dalam kitabnya Penyakit-Penyakit Hati. Penyakit ujub, penyakit buat amalan kerana manusia tak ikhlas, penyakit mengharapkan pujian, penyakit riak mengharapkan pujian. Orang tak puji, dia terus tak nak bagi sedekah. Orang tak nak puji, langsung dia tak nak jadi imam dah contoh. Orang tak puji, dia tak nak datang dah ke tempat tu untuk bagi kuliah. Ini penyakit-penyakit hati yang datang apabila hati kita rosak. Jadi sebab itulah hati ini akan rosak. Tetapi kalau hati kita rosak, hati dalaman kita rosak, tak macam hati zahir. Hati zahir kalau rosak, sakit, pengakhiran dia adalah kematian. Tetapi kalau hati dalaman kita, hati batin kita sakit, rosak, maka di dunia ini itu baru permulaan sahaja. Hidup dia tak tenang, baru permulaan. Dia selalu nampak kesalahan orang lain, tak nampak kesalahan diri ini sendiri. Itu baru permulaan. Tetapi yang lebih dirisaukan adalah di hari akhirat kelak. Firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat ni Allah tak pandang harta, Allah tak pandang kabel, Allah tak pandang. Yauma la yanfa'u mal, Allah tak pandang harta. Tak memberi manfaat harta seseorang itu pada hari kiamat. Wala banun, maksudnya anak pinaknya, betapa ramai pun anaknya, kabel tu tak memberi apa-apa kesan pun pada Allah. Allah tak pandang kabel dia siapa pada hari akhirat kelak. Kecuali apa? Kecuali man atallaha, orang yang datang berjumpa Allah dengan apa? Biqalbin, dengan hati salimin, yang telah diperbaiki. Jadi apabila kita tak usahakan ke atas hati yang jauh daripada penyakit, apabila kita tidak usahakan untuk ubat hati kita, hati dalaman, saya bukan maksudkan hati luaran. Hati luaran ni doktor-doktor kita lebih mahir mengubatnya. Tetapi hati dalaman ini, maka masalahnya bukan sekadar di dunia, tetapi di hari akhirat kelak. Seseorang tu kalau ada masalah hati kat dunia, hati luaran dia sanggup belanja sampai ratusan ribu ringgit. Tetapi penyakit hati kita yang hati dalaman ni, ramai orang yang tak nak bagi endah pun, dia tak nak fikirkan pun, sebabnya dia anggap itu sebagai perkara yang kecil.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara gejala-gejala disebabkan penyakit hati apa dia? Rasa malas untuk melakukan ibadah. Apabila tibanya masa kita rasa malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka itulah dah mula problem. Kita kena sedar kita ada penyakit hati dalaman, bukan hati luaran, kerana hati ini sepatutnya dia mudah untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu nature manusia ini nak tengok waktu bila? Waktu dia lahir. Tengok macam adik ni, dia pegang Al-Quran. Dia pegang Al-Quran kenapa? Sebab fitrah manusia yang sebenar dia sukakan kebaikan. Itu fitrah manusia yang sebenar. Fitrah manusia yang sebenar kita nak tengok waktu bila? Tengok anak-anak kita yang belum kenal erti apa-apa, apa yang dia nak buat. Kalaulah dia tahu satu benda tu baik, dia akan sanggup buat berhari-hari. Contohnya kita tahu contohnya tolong orang tu benda yang baik. Sampai ke sudah akan kata, ayah tolonglah orang tu susah. Ataupun contohnya kita ajar dia satu doa. Kalau contohnya nak makan baca bismillah. Contohnya anak saya sebut satu. Kadang-kadang saya yang kadang-kadang balik lewat ni, nak makan lapar. Dia kata, Abi, baca doa dulu. Bukankah kalau nak makan tu bagus kena baca doa. Dia tegur kita. Sebab apa? Fitrah, nature tu waktu bila? Waktu anak-anak kita masih kecil, dia kalau dah tahu satu benda tu baik, dia akan anggap benda itu sentiasa baik. Jadi sebab itulah apabila kita dah mula membesar, kita dah mula dewasa, kita dah makin kenal benda yang semakin jauhkan kita daripada Allah, maka apabila kita ada rasa malas untuk beribadah, sebenarnya itu antara simptom hati kita sakit, hati kita ini rosak. Jadi apabila kita rasa malas untuk ibadah, maka sebenarnya itu daripada nafsu nakkan kita sentiasa jauh daripada Allah, maka kita kena beri perhatian kepada hati kita. Antara perkara yang lain menjadikan hati kita sakit apa dia? Kita ini pemikiran kita tumpul. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di akhir surah Ali Imran. Allah sebutkan di akhir surah Ali Imran, muka surat second last. Sebelum berakhirnya surah Ali Imran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun tak ingat ayat nombor berapa, saya buka sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan apabila daya pemikiran seseorang itu tumpul untuk menampak kebesaran Allah, keagungan Allah, sebenarnya dia ada masalah hati. Firman di akhir surah Al-Imran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi semua ni Allah sebut adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Dia nakkan ingat Allah waktu berdiri, wa qu'uda, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Kenapa? Wa yatafakkarun, dia nak berfikir untuk cari kebesaran Allah. Itu poin yang diambil daripada situ. Wa yatafakkarun, dia nak berfikir akan kebesaran Allah. Orang yang hati dia elok, hati dalaman dia bersih, dia nak berfikir akan tentang kebesaran Allah. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang nak akan berfikir automatik dia akan kata apa? Ya Allah, sesungguhnya engkau menciptakan ini bukannya sia-sia. Dua ayat saya bacakan tadi, kita ambil dua perkataan sahaja untuk kita kaitkan orang ada masalah hati, sebenarnya dia tak boleh berfikir untuk kebesaran Allah. Di mana? Kalau mana yang ada buka Al-Quran tu, ayat sebelum tu perkataan al-bab. Al-bab, nampak tak perkataan al-bab? Itu menunjukkan kepada orang yang berfikir, orang yang mana ada hati. Ayat yang sebelum tu Allah sebut orang yang ada hati, siapa dia? Wa yatafakkarun, orang yang nakkan berfikir. Maka di sini ulama-ulama yang kaji masalah hati dia kata apa? Orang yang tak nak berfikir akan kebesaran Allah, maka sebenarnya hati dalamannya tak ada, hati dalamannya rosak. Sebabnya Allah saling kaitkan. Orang yang ada hati siapa dia? Ulul albab siapa? Orang yang ada hati adalah wa yatafakkarun, orang yang nak berfikir akan kebesaran Allah. Dalam ayat ni Allah tekankan tiga benda dia. Khalqus samawat, ciptaan langit, wal ard, dan ciptaan
bumi, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran siang dan malam. Orang yang kaji 3 benda ni je, dia akan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau takkan ciptakan benda-benda ni yang sia-sia. Benda yang kita nampak, langit kita nampak setiap hari, siapa daripada kita fikir akan kebesaran Allah? Bumi yang kita pijak setiap hari, siapa yang fikir setiap hari untuk kebesaran Allah? Pertukaran siang dan malam yang berlaku setiap hari, siapa yang fikir tersebut? Siapa yang Allah beri dia hidayah untuk fikir, sebenarnya hatinya elok. Siapa yang tak ada, dia kena beri perhatian kepada hatinya, kerana hatinya ada problem, hati dalamannya sebenarnya tak berfungsi. 2 simptom. Yang pertama malas, dan yang keduanya adalah dia tumpul pemikiran dia untuk nampak kebesaran Allah. Apabila dia tak nampak kebesaran Allah, barulah dia akan kembalikan semuanya kepada kebesaran dirinya. Itu masalahnya. Itu masalah yang kita tak nampak. Apabila kita tak nampak keagungan Allah, barulah kita akan kembalikan kepada keagungan diri saya. Apabila kita tak nampak kebesaran Allah, barulah kita akan kata ke semuanya kebesaran diri kita. Contohnya mana Allah nukilkan dalam Al-Quran? Bila Allah ceritakan kisah Qarun. Apabila Nabi Musa AS minta apa yang dia patut sedekahkan kepada Nabi Musa AS sebagai zakat, apa dia kata? Semua ini innama utituhu ala ilmin indi. Semua ni aku dapat dengan ilmu aku. Ini bukan milik Allah. Kenapa wahai Musa engkau nak minta daripada aku? Apabila seseorang itu tertutup bahawa dia tak nampak Allah, harta itu milik Allah, apa yang Allah berikan adalah milik Allah, maka dia akan kembalikan benda tersebut kepada miliknya. Maka ini adalah masalah hati yang perlu kita risaukan. Yang ketiga, simptom penyakit hati apa dia? Kematian rasa kebesaran Allah. Apabila kita tak ada masa untuk berfikir kebesaran Allah, tumpulnya pemikiran kita untuk memikirkan kebesaran Allah. Yang ketiga, barulah mati rasa kita tak boleh nak rasakan kebesaran Allah. Di mana Allah sebutkan? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hari ini sama-sama kita tadabbur sikit. Tadabbur maksudnya hayati Al-Quran yang kita baca ni. Kita buka sama-sama surah Ma'arij, juz 29, mana yang ada Al-Quran tu. Kita buka surah Ma'arij, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 menceritakan berkenaan orang yang ada masalah hati, yang mana dia langsung hilang diri rasanya bahawa benda itu adalah milik Allah. Firman Allah di mana? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dia diciptakan sangat gelojoh. Kenapa gelojoh? Idza massahu syarru, apabila datangnya musibah ujian daripada Allah. Jazu'a. Jazu'a terjemah yang diterjemahkan di sini adalah dia berkeluh kesah. Maksudnya dia komplain. Padahal sepatutnya kalau orang yang sedar, oh ya Allah, musibah ni daripada engkau, aku redha. Itu sepatutnya orang yang hatinya elok. Tetapi orang yang hatinya problem, orang yang hati dalamannya rosak, maka apabila Allah turunkan musibah, jazu'ah, keluh kesah. Dia mengadu dengan orang. Kau tahu tak apa terjadi pada aku hari ini? Kau tahu tak apa yang menimpa aku pada hari ini? Dia terus jumpa dengan manusia, mengadu manusia, dia mengadukan masalahnya. Padahal sebenarnya nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang Allah beri kepadanya. Sebab itulah Allah sebut apa? Innal insan, sesungguhnya manusia ini diciptakan halu'a, sangat-sangat gopoh gapah. Sangat-sangat tak bersabar. Apabila ditimpa ujian, dia berkeluh kesah, dia mengadukan kepada seluruh alam, seluruh orang. Dia letakkan dalam mesej, dia meminta pada manusia, mengadu pada manusia. Ini masalah hati. Tetapi yang dilupa apa? Wa idza massahul khairu, dapat nikmat, dapat kebaikan, dapat benda yang baik. Manu'a, dia langsung lupa Allah. Manu'a yang diterjemahkan di sini, dia menjadi kedekut, menjadi kikir. Bila dapat nikmat, tak nak share dengan orang. Bila dapat musibah, share dengan semua orang. Itulah dia sifat manusia. Dapat musibah, dia share dengan semua orang, cerita dengan semua orang, satu dunia tahu. Tetapi bila dapat nikmat, simpan untuk diri sendiri. Maka inilah masalah orang yang ada hati, dia hilang rasa. Cuba kita ambil masa untuk muhasabah. Kenapa seseorang itu bila dapat nikmat, dia susah untuk share? Kerana dia tak anggap nikmat itu datangnya daripada Allah. Tetapi kenapa bila ada musibah dia share dengan semua orang? Kerana dia anggap musibah itu datang daripada Allah. Benda yang tak baik semuanya daripada Allah. Dia share dengan semua orang. Tapi benda yang baik itu tak. Itu saya yang usahakan.
Ini saya usahakan daripada kecil. Kenapa saya nak share dengan orang? Bang, sedekahlah sedikit ke anak yatim tu. Ayang, ini keluarga kita usahakan dah lama ni. Ini kita punya penat lelah ni. Itu dia anggap miliknya. Bang, share lah sikit dengan sekolah anak kita ni untuk PIBG. Kenapa kita nak share? Kita dah bayar yuran cukuplah. Ini harta kita. Benda yang baik firman Allah, wa idza massahul khair manu'a, dia tak nak share dengan orang. Itulah dia simptom orang yang ada penyakit hati. Yang ketiga apa dia? Dia hilang diri rasa bahawa semua itu adalah milik Allah. Dia tak nak share dengan orang. Penyakit hati, kesan-kesannya yang keempat apa dia? Dia selalu keluh kesah. Yang mana seperti mana yang disebutkan tadi, apabila dia keluh kesah dan dia hilang diri rasa, maka dia tak nak berkongsi dengan manusia benda yang baik, tetapi kongsi dengan manusia benda yang tak baik. Dan yang kemudiannya yang keempat, apabila seseorang itu ada penyakit hati, kesannya apa? Dia susah untuk dapat peringatan. Di mana Allah sebut ni? Allah sebut ni di dalam juz yang ke-24 muka surat yang kedua. Allah sebutkan berkenaan dengan orang ada penyakit hati ini, dia susah untuk sebutkan nama Allah pun susah. Bukan sekadar kebaikan, tetapi nak sebut nama Allah pun satu benda yang berat, satu benda yang membebankan baginya. Ini adalah orang yang ada masalah hati. Sama-sama kita tadabbur ayat ni. Ayat ni saya ingat, wa idza dzukirallahu wahdah, tetapi ayat nombor tak ingat. Nombor ayat. Surah Zumar ayat 45. Surah Zumar ayat 45. Jadi dalam surah Zumar ayat 45 ni firman Allah muka surat 463. Sama-sama kita tadabbur yang sikit-sikit ni. 463 muka surat 463 surah Zumar. Juz 24 ayat 45 firman Allah di mana? Wa idza dzukirallah. Apabila sahaja nama Allah disebut, nama Allah diambil, apa jadi? Ishma'azzat. Tak tenang duduk, tak sedap duduk, susah duduk. Siapa? Qulubul ladzi, hati-hati. Tengok, Allah kaitkan hati dengan nama Allah. Qulub. Kita kena perhatikan perkataan qulub. Hati-hati siapa? Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati-hati orang yang ada problem, dia tak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Jadi apabila orang tu ada masalah hatinya, dia tak yakin bahawa dia akan mati. Beza tuan-tuan. Kita tahu kita akan mati, tetapi kita tak yakin kita akan mati. Kenapa? Apabila kita tak yakin kita akan mati, tak ada siapa daripada kita nak mati. Itu hakikatnya. Orang yang tahu dia akan berjumpa dengan Allah, dia punya persiapan untuk mati itu lebih banyak untuk hidup. Semua termasuklah saya. Apabila seseorang itu yakin dia akan mati, bukan tahu semua orang tahu. Tanya kepada orang bukan Islam pun dia tahu dia akan mati. Tetapi yakin. Allah sebut perkataan yu'min, maksudnya beriman. Sama benda sini. Kita semua tahu akan berlakunya hari kiamat, tetapi kita tak yakin adanya hari kiamat. Macam mana kita nak tahu kita yakin kita adanya hari kiamat? Sebabnya amalan kita untuk hari kiamat lebih sedikit berbanding dengan amalan kita untuk hidup. Jadi perkataan yang kita nak tadabburkan di sini mana? Kita tengok perkataan dzukirallah, disebut nama Allah. Itu perkataan pertama. Perkataan yang kedua di mana? Qulub, iaitu perkataan hati-hati. Perkataan yang ketiga, yu'min, beriman. Tiga perkataan ni kita letakkan setempat. Maksudnya Allah sebut apa? Orang yang ada masalah hati, dia tak yakin adanya hari kiamat. Apabila disebutkan nama Allah, ishma'azzat, dia tak senang duduk. Kau ni tak ada benda lain nak cerita ke? Sikit-sikit tazkirah. Dekat masjid tadi tazkirah. Ni nak duduk dekat kedai mamak pun tazkirah. Contoh, dia tak senang duduk. Ishma'azzat diterjemahkan di sini ayat 45, kesal. Dia rasa kesal, hatinya tak sedap. Masa meeting, insya-Allah meeting ni, lepas meeting ni kita ada kuliah sikit. Bos, kat masjid kuliah. Dekat dalam radio IKIM pun asyik kuliah. Masa meeting pun nak kuliah ke bos? Apabila sebutkan nama Allah, qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tak yakin dia akan mati. Dia tahu dia akan mati tapi dia tak yakin. Dia tak yakin dengan berlakunya hari kiamat, hatinya tak senang duduk. Tetapi kita tengok ayat seterusnya dalam ayat tersebut. Apa firman Allah? Wa idza dzukiral ladzina min dunih. Sebut semua benda selain Allah. Sebut tentang sukan, sebut tentang hiburan, sebut tentang mengumpat, sebut tentang projek, sebut tentang dunia. Wa idza dzukiral ladzina min dunih. Diceritakan benda selain daripada Allah. Allah dia jangan, agama dia jangan. Selain daripada Allah, idza, tiba-tiba yastabshirun, mereka merasa gembira. Inilah yang kami nak.
cerita macam ni lah. Penat-penat datang dari cerita macam ni lah. Jangan cerita pasal kuliah agama je, itu dekat dalam masjid dah selesai, dah habis. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita tadabbur, untuk kita hayati. Orang yang ada penyakit hati, maka dia akan berasa keluh kesah apabila nama Allah diambil. Orang yang ada penyakit hati, maka dia susah untuk apa? Dia susah untuk anggap itu semuanya adalah daripada Allah. Itu adalah yang kelima. Dia susah nak terima peringatan, dia susah untuk ambil nama Allah. Itu adalah yang kelima. Saya kena azan hari ni? Belum lagi Belum. Haji nak azan. Sindrom Disember. Jadi saya kena azan. Belum lagi? Lagi berapa minit lagi? 5 minit lagi. Okey. Kemudiannya yang keenam. Orang yang ada punya yang keenam, simptom yang keenam apa dia? Dia selalu bersangka buruk. Orang yang ada penyakit hati ni, dia lupa untuk nampak keburukan dirinya, dia banyak masa untuk nampak keburukan orang lain. Padahal Rasulullah SAW dah tegur banyak kali dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW ajak kita berfikir. Sabda Rasulullah, Al-mu'minu mir'atul mu'min. 3 patah perkataan sahaja. Orang beriman sebagai cermin untuk orang beriman yang lain. Itu terjemahan dia. Kakak-kakak, abang-abang, ambil cermin. Bila kita tengok cermin, siapa kita nampak? Kita tengok cermin tu, kita nampak muka anak kita ke? Kita ambil cermin tu, kita nampak muka orang yang kita benci ke? Kita ambil cermin tu, kalau kita nampak orang lain, sebenarnya tempat kita bukan dekat Session 13, tempat kita dekat Perak, dekat hospital, bahagia. Kalau kita tengok cermin, kita nampak orang lain, itu problem. Tapi kalau kita nampak cermin, selalunya kita nampak diri kita. Kenapa Rasulullah punya perumpamaan ni sangat hebat? Orang beriman adalah cermin kepada orang beriman yang lain. Kenapa? Apabila kita tengok orang lain, kita nampak salah, kita kena kembalikan kesalahan itu pada diri kita. Saya ada ke tak salah ni? Kalau ada, perbaiki salah itu dalam diri kita dulu. Baru kita sibuk untuk perbaiki salah pada diri orang lain. Kita nampak kebaikan pada orang lain, kembalikan pada diri kita. Saya ada ke tak kebaikan ni? Itulah maksud hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu adalah umpama cermin bagi orang lain. Kena muhasabah diri, bukan sibuk untuk perbaiki orang lain. Sebab itulah tuan-tuan yang perempuan dan rahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT, ulama-ulama yang mengkaji hati dibawakan satu kisah. Kisah ni Ustaz Fahmi pun selalu sebut. Pernah satu ketika seorang pelukis. Lukis ni satu benda yang susah. Jadi walaupun kadang-kadang kita ingat senang, lukisan ni beli berapa? 5 juta. Ini macam campak cat dia. Dia campak cat bertumpuk sana sini, kita ingat itu lukisan. Jadi pernah satu ketika seorang pelukis ni, dia letakkan lukisan dia letakkan lukisan dia letakkan sehelai kertas. Dia kata, siapa kalau ada apa-apa cadangan komen, sila tulis kat kertas ni. Maka bila keesokan hari ni dia tengok penuh komen. Kata warna tak terang lah, lukisan ni tak sesuai lah, benda yang nak ditampilkan dalam lukisan ni, benda semua macam-macam orang komen, macam-macam. Dia pun bawa masuk lukisannya. Esok ni dia kata, dia bawa keluar balik lukisan dia. Dia kata, siapa yang ada rasa benda yang tak cantik pada lukisan ni, tolong perbetulkan pada lukisan tu. Tolong lukis balik. Bila waktu keesokan hari ni, tak ada siapa perbaiki. Sebab apa? Yang mengomennya, yang menampak kesalahannya banyak. Tetapi dia sendiri tak mampu nak lukis macam tu. Itu dia punya contoh. Samalah juga macam diri kita. Bila contohnya kita duduk 2-3 orang, nak cerita keburukan, contohnya orang hebat macam mana pun pasti nampak keburukan. Sebab itulah ulama-ulama kita yang terdahulu, kenapa ulama-ulama sebahagian, ulama-ulama yang sekarang, sebahagian ustaz-ustaz sekarang ni, dia begitu lantang ceritakan keburukan ulama terdahulu. Sebab masalahnya dia pandang keburukan sahaja, dia tak pandang kebaikan. Jadi apabila pandang keburukan, manusia itu tak maksum, manusia itu mana boleh lari daripada dosa. Memanglah kita nampak keburukan, tetapi janganlah nampak keburukan, pandanglah kebaikan. Jadi orang yang ada penyakit hati yang kelima apa dia? Dia sentiasa bersangka buruk. Pernah satu ketika Aisyah diungkapkan satu perkataan. Sebabnya isteri Nabi yang seorang lagi, Safiyah radhiyallahu taala anha, daripada orang Yahudi. Kita pun tahu kebanyakan orang Yahudi ni dia lawa, dia cantik. Jadi Aisyah, walaupun Safiyah ni cantik, tapi dia rendah sedikit. Maka Aisyah pernah satu ketika secara bergurau dia kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, Safiyah tu pendek. Rasulullah terus marah. Apa sabda Rasulullah SAW? Kalaulah perkataan kamu itu diletakkan dalam lautan,
nescaya pahit lautan tersebut. Nak tunjukkan percakapan yang kadang-kadang kita bersangka buruk dengan orang, sebenarnya sangat-sangat besar dia punya mudarat dia, sangat besar dia punya musibah dia. Seseorang yang ada penyakit hati antara lain yang ke-6, dia pandang cantik pada isteri orang lain, tak pandang cantik pada isterinya. Itu masalah orang yang penyakit hati. Kat mana? Allah sebutkan di dalam juz yang ke-22. Awal juz yang ke-22. Kita perhatikan awal juz 22. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya mana ni? Di awal juz yang ke-22. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yaknut. Okey, dan kita habiskan dengan ni. Awal juz yang ke-22 firman Allah Subhanahu Wa Taala, tak jumpa-jumpa. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri-isteri Nabi. Ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri para nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kedudukan kamu ni tak macam perempuan-perempuan yang lain. Ini taqaitunna, jagalah diri kamu, letakkanlah takwa dalam diri kamu. Kenapa? Fala taqda'na bil qaul, jangan letakkan lemah lembut dalam percakapan kamu. Kenapa? Fayatama'alladzi fi qalbihi maradun. Kita perhatikan dua perkataan. Surah Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fayatama, muka surat 422. Allah sebut perkataan orang yang ada penyakit hati, fayatama, dia akan suka dengan perempuan lain walaupun perempuan itu adalah isteri Nabi. Itu dia punya poin di sini ulama hati kaji. Fayatama, suka. Allazi fi qalbihi maradun, orang yang ada penyakit hati dalam hatinya, dia akan suka perempuan lain walaupun perempuan lain itu adalah isteri Nabi sekalipun. Maka Allah kata, wahai isteri Nabi, fala taqda'na bil qaul, jangan cakap lemah lembut dengan lelaki. Kerana apa? Engkau ini bukan perempuan macam perempuan yang lain. Maka kena perhatikan poin di situ, orang yang ada penyakit hati, isterinya ada di rumah, dia akan pandang cantik pada perempuan yang lain. Jadi kita pun kena berhati-hati. Zaman yang mana perempuan lebih banyak daripada lelaki ini, kena berhati-hati. Kerana kalaulah kita nampak cantik pada isteri orang lain, sebenarnya kita ada penyakit hati. Itulah siulan whistle penamat daripada referee. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita sambung esok. Sebab hari ini kuliah ganti je, saya sub. Jadi bila sub masa dah habis kena berhenti. InsyaAllah esok bersama dengan tajuknya Rasulullah Rahmah lil Alamin, kita akan bacakan serba sedikit berkenaan dengan bagaimana kita nak ubatkan penyakit hati. Jadi simptom-simptomnya kita dah tahu, diambil daripada Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita baca ayat tu tapi kita tak nampak. Sebabnya kita punya ilmu ni tak macam dengan ulama-ulama terdahulu. Mereka kaji ikhlas semata-mata kerana Allah untuk perbaikikan hati mereka. Hari ini banyak mana ulama mereka buat research pun, research mereka berbayar. Hari ini ulama buat research macam mana pun, research mereka kerana degree, kerana PhD, kerana sijil. Jadi sebab itulah saya menyeru terutama kepada diri saya dan kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz yang zaman kita ni, janganlah kita perlekehkan ilmu-ilmu ulama terdahulu. Kalau kita perlekehkan, sebenarnya hati kita yang problem, hati saya yang problem. Kerana kita kena bersangka baik, jangan pandang buruk ulama-ulama terdahulu, kerana buruk itu ada pada setiap manusia. Kalaulah Allah zahirkan keburukan kita, isteri dan anak-anak kita pun tak nak duduk satu rumah dengan kita. Tetapi Allah selindung. Maka kenapa kita nak buka keburukan orang lain? Selindunglah keburukan orang lain. Apa yang baik itu daripada Allah. Yang tidak datang dari kelemahan diri saya sendiri, kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.